Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syukri bin Ibrahim, pelajar Ijazah Komunikasi di Universiti Terbuka Malaysia. Pada kali ini saya akan membuat perbentangan mengenai teknologi maklumat, media dan masyarakat berdasarkan kepada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Kita tengok apa ulasan-ulasan yang akan saya berikan berdasarkan poin-poin yang telah dibuat ini. Pertama sekali kita lihat apa itu media dan ICT. Media dan ICT menjadikan dunia tanpa sepadan dan maklumat di hujung jari. Media dan ICT ini amat sinonim dengan kumpulan belia dan masyarakat Malaysia terutamanya dalam urusan bersosial melalui platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok dan sebagainya. Manakala bagi golongan politik pula ini adalah satu medium untuk mereka menjadikan kempen-kempen mereka lebih mencapai atau dalam erti kata lain lebih banyak audiens yang mereka dapat semasa berkempen di media sosial ini. Pertamanya kita lihat kesan positif dan negatif media dan ICT pada kumpulan belia dan masyarakat Malaysia berdasarkan kepada pilihan raya umum yang ke-15 yang lalu. Pertama sekali kita lihat pada kesan kepada belia. Belia boleh antara kesan positif dan negatif. Pertama sekali saya akan huraikan kesan positif kepada belia. Belia boleh menilai manifesto parti bertanding secara terperinci dan untuk kepentingan rakyat di negara ini. Baik, kita tengok ya. Masa PRU ke-15 yang baru-baru ini, kita tengok para belia banyak menjadikan media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram dan sebagainya sebagai tempat rujukan untuk melihat apakah manifesto-manifesto yang telah dijanjikan oleh setiap parti yang bertanding. Daripada manifesto itu, para belia boleh menilai parti mana yang dilihat mampu untuk memimpin negara dan dari situ juga dia boleh melihat dan membuat perbandingan antara parti A dan parti B yang mana lebih baik untuk golongan belia itu sendiri dan masyarakat umum Malaysia umumnya. Yang keduanya kita lihat kepada kesan negatif. Kesan negatif kepada belia ni, belia mudah terpengaruh untuk bertindak melanggar undang-undang. Kita tengok di media sosial seperti contohnya paling digemari oleh belia di Malaysia ialah Facebook lah. Mereka menjadikan halaman Facebook yang bersifat menghina peribadi seseorang sebagai tempat rujukan. Sebenarnya ini satu situasi yang tidak sihat kepada negara kita kerana ia tidak memberikan ilmu dan tidak mendatangkan hasil kepada mereka setelah PRU ke-15 itu berlangsung. Sebenarnya halaman-halaman ini lebih kepada mencerca, menghina dan sebagainya ahli-ahli politik yang mereka tidak sukai. Mereka meninggalkan komen yang buruk dan teruk sekali dan boleh mengaibkan seseorang jika tidak dipantau oleh pihak berkuasa. Seterusnya kita lihat analisa penulis kesan media dan ICT semasa PRU 15 mengikut kumpulan yang telah dipilih oleh penulis. Kesalahan dapat dilihat media dan ICT pada PRU 15 ialah tiada parti yang dapat membentuk kerajaan kerana tidak dapat memperolehi majoriti setelah pengiraan undi selesai dibuat. Baik, ini lebih kepada golongan belia sebab belia 18 tahun dibolehkan untuk mengundi setelah pindaan dibuat di Dewan Parlimen. Jadi kita faham golongan belia ini lebih kepada media sosial untuk mencari maklumat seperti Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Mereka bersosial di sini berjam-jam lama di platform ini untuk mencari maklumat, berhibur dan sebagainya. Pada PRU 15 yang lalu, Parlimen tergantung ekoran ramai pengundi belia yang pertama mengundi banyak terpengaruh dengan pengaruh kempen di media sosial oleh parti-parti yang bertanding. Kita lihat semua parti bertanding
sama ada daripada blog kerajaan yang sebelumnya atau blog pembangkang, masing-masing menjadikan media ICT sebagai tempat untuk berkempen. Kerana mereka tahu golongan belia ini antara penentu kemenangan mereka di PRU 15. Maka dari itu, Parlimen terpaksa tergantung menyebabkan Agong campur tangan bagi menyelesaikan kemeluk politik yang berlaku di negara kita pada baru-baru ini. Setelah daripada itu, kerajaan dapat ditubuhkan dengan nasihat dan kebijaksanaan Tuanku Agong. Kerajaan dapat dibentuk akhirnya. Seterusnya, kita lihat kempen PRU bertambah meriah dengan penyertaan golongan masyarakat Malaysia secara umumnya. Zaman teknologi media sosial ini berkempen bukan lagi lebih kepada turun padang dan berceramah kepada orang ramai di tempat-tempat tertentu. Sekarang YouTube, TikTok dan Instagram dan juga Facebook telah dijadikan media kempen berceramah secara langsung, di mana mereka berceramah dari tempat lain dan disiarkan ke dalam media sosial yang saya sebutkan tadi untuk dilihat oleh pengguna-pengguna akaun yang berjumlah 28 juta kalau kita tengok terkini di Malaysia. Bayangkan begitu ramai pengguna akaun media sosial ini akan lihat kempen-kempen mereka, dan dalam masa yang sama para orang ramai boleh berinteraksi dengan admin secara langsung dengan semasa kempen atau ceramah itu dijalankan. Ini satu perkara yang baik sebab dia ada two-way communication di mana para pendengar melalui media sosial ni boleh tanya soalan dan meluahkan apa yang patut ahli politik tersebut buat jika berjaya membentuk kerajaan yang selepas PRU 15 itu nanti. Seterusnya kita lihat cadangan penulis penyelesaian terbaik untuk mengawal kesan negatif media sosial semasa PRU 15 dan PRU yang akan datang. Pada penulis, tindakan tegas dan keras perlu dilaksanakan oleh kerajaan. Sebarang perkongsian atau penyebaran kandungan palsu, jelik dan mengancam adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 233 aka MM 1998. Sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman secara denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya. Bagi penulis, hukuman ini belum cukup kuat untuk menghukum pesalah yang telah membuat penyebaran palsu, jelik, mengancam dan sebagainya. Bagi penulis, kerajaan perlu memberi hukuman yang keras seperti denda 5 hingga 10 tahun sebagai pengajaran kepada orang lain untuk tidak berani membuat perkara yang sama, membuat salah yang sama di masa-masa hadapan, terutamanya pada PRU ke-16 yang 5 tahun yang akan datang. Seterusnya, kerajaan perlu membina aplikasi khas bagi memantau setiap pengguna media sosial di negara ini. Kerajaan perlu membina satu aplikasi yang boleh mengesan secara terus pengguna media sosial yang telah melakukan kesalahan yang besar, sama ada penyebaran berita palsu, menghasut, menghardik, menghina orang lain. Ini sangat penting bagi memudahkan pihak berkuasa dan pihak kerajaan untuk mengesan pesalah tersebut. Saya rasa media sosial ini, sebagai penutup, media sosial ini dia mendatangkan kebaikan dan keburukan bergantung kepada kaedah untuk penggunaannya. Andai pengguna akaun menggunakan cara yang baik, maka baiklah. Sekiranya seseorang itu menggunakan media sosial ini ke arah yang tidak baik, maka tidak baiklah hasilnya dan mereka juga jangan dilupa akan dikenakan tindakan. Sekiranya sebagai contoh memfitnah atau membuat kenyataan yang tidak baik terhadap seseorang itu boleh dikenakan tindakan sama fitnah dan sebagainya, dan hukumannya penjara dan
denda yang bakal ditetapkan oleh kerajaan. Sebelum penulis mengakhiri pembentangan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nur Razia binti Abdul Aziz atas bimbingan dan dorongan yang begitu baik sekali dalam penulis untuk menyiapkan tugasan yang agak sukar dan menjadi mudah dan dapat disiapkan pada masa dan tarikh yang ditetapkan oleh pihak OUM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.